Assalamualaikum. Hari ini cikgu akan mengajar kamu penulisan Bahasa Melayu bahagian C, membina karangan fakta. Okey, mari kita sama-sama meneliti dan membaca soalan yang ditanya untuk kamu mencari idea ataupun isi-isi penting untuk pembinaan karangan kamu. Okey, cikgu ingatkan kepada kamu bahagian C memberi markah 25 markah dan masa untuk kamu menjawab adalah 35 minit. Okey, mari kita sama-sama membaca arahan ataupun soalan yang dikendaki oleh karangan ini. Bahagian ini mengandungi 2 soalan. Okey, kalau kamu ingat lagi, bahagian C ni ada 2 soalan. Tetapi kamu hanya memilih 1 soalan sahaja. Panjang karangan kamu hendaklah antara 80 hingga 120 patah perkataan. Okey, mari kita sama-sama meneliti gambar yang diberikan dan seterusnya mencari isi-isi penting untuk membina karangan ini. Gambar di atas menunjukkan aktiviti beberapa orang murid sedang menelaah atau mengulang kaji pelajaran untuk menambah ilmu pengetahuan. Berdasarkan gambar aktiviti tersebut, tuliskan karangan tentang kepentingan ilmu pengetahuan kepada kita. Okey. Baiklah murid, kamu tengok berdasarkan soalan ni. Okey, kamu lihat ya. Kamu lihat. Okey, di sini dia menghendaki kamu, dia ingin memberitahu, menerangkan tentang gambar kepada kamu aktiviti. Aktiviti apa ni? Aktiviti beberapa orang murid sedang menelaah. Menelaah ni sama dengan mengulang kaji pelajaran lah. Okey, untuk apa? Untuk tujuan menambah ilmu pengetahuan. Sekarang kita nak cari kata kunci. Kata kunci ya. Okey, kamu tengok dekat sini. Okey, berdasarkan gambar aktiviti tersebut, tulis karangan. Okey, tulis karangan tentang apa? Tentang apa? Tengok dekat sini. Kepentingan ilmu pengetahuan kepada kita. Apa yang penting? Kenapa penting ni? Kepentingan ilmu pengetahuan. Yang ni kamu kena cari isi. Okey. Okey. Okey, mari sama-sama kita lihat. Okey. Kerangka idea. Tadi kan kamu tengok pada gambar. Gambar menunjukkan murid kan, aktiviti murid sedang menelaah ataupun mengulang kaji pelajaran. Okey, definisi ni kita memberi maksud. Apa maksud kepada pembelajaran tu? Apa maksud pembelajaran tu? Proses apa pembelajaran tu? Definisi pelajaran ni, pembelajaran ni. Okey, yang ni kita info ni bahagian pendahuluan. Okey, kalau kamu tengok di sini, okey ada teknik kan? Teknik untuk menjawab soalan bahagian C ni. Okey, dia ada teknik apa? ICI, EC. ICI, apa maksud dia? I yang pertama tu idea. Idea. Idea ni lah. Apa dia idea tu? Kan? Ilham lah kan?
apa yang terlintas pada fikiran kamu tu. Okey, contoh dalam penulisan kamu kena ada idea, lepas tu contoh, lepas tu impak. Impak ni apa? Kesan. Okey, ni lah yang selalu cikgu cakap, idea, keterangan, huraian. Kan asasnya ada pada kita membina ayat kan. Skop tu. Okey, yang ni lagi luaslah peluasan idea kan. Okey, apa dia? Kalau kamu tengok dekat sini, peluasan idea kan. Biasa kita buat yang bahagian A tu kan, SKOP. P tu peluasan. Kita panjangkan lagi ayat huraian lah supaya ayat kita tu lebih gramatis. Okey, peluasan idea ni persoalan yang biasa kita tanya kepada kita sendiri, apakah, nyatakah, bagaimanakah, kan? Macam kita buat ayat lah. Okey, kita balik kepada idea yang pertama kita. Yang ni yang pendahuluan tadi kan. Perlu apa? Perlu kesungguhan dalam kita belajar. Perlu tekun. Macam mana nak tekun tu? Menunjukkan kita tu tekun. Kita bukan setakat dengar sahaja. Kita catat nota. Lepas tu kita buat rujukan. Tak kira lah sekarang ni kan kita terhad. Kita tak boleh pergi ke pusat sumber. Kita boleh rujuk melalui Pakcik Google. Kan kamu panggil Pakcik Google. Melalui internet. Semua di hujung jari kita. Okey. Itu pendahuluan. Nanti kita lihatlah sama-sama bagaimana idea ni dikembangkan. Okey. Seterusnya idea yang pertama. Isi pertama lah. Biasa cikgu guna dalam kelas. Isi yang pertama. Menelaah. Menelaah ni itulah tadi mengulang kaji pelajaran, membaca, menulis semua. Ni dalam ni. Bukannya kata baca je kan. Tak faham apa-apa. Okey, lepas tu latihan to be berterusan. Latihan to be ni maksudnya kita selalu buat latihan lah. Bukannya masa cikgu suruh tu je buat. Sepatutnya kamu membuat penambahan daripada apa yang cikgu ajar. Contohnya kalau matematik, kamu tak boleh setakat yang cikgu beri sahaja kan. Samalah karangan pun dalam bahasa Melayu pun. Kamu boleh membuat latihan selain daripada tugasan yang cikgu beri. Okey. Segarkan semula ilmu. Ulang baliklah yang cikgu dah ajar. Yang mana kamu baca, kita gabung. Supaya apa? Supaya lebih ataupun mudah difahami. Okey, isi yang kedua ataupun idea kedua, yang ni kita masukkan perenggan yang ketiga lah sebab pendahuluan ni perenggan yang pertama kan. Kedua, ketiga. Karangan bahagian sini ada 6 perenggan. Okey, pencairan. Keciciran ilmu. Apa benda ni? Keciciran ilmu ni. Okey, menelaah lebih kerap, rancak dekat waktu peperiksaan. Kita tak ada peperiksaan tapi kamu ada peperiksaan UPKK kan. Jadi bila makin dekat waktu peperiksaan, kamu lagi kerap membuat ulang kaji ataupun menelaah keciciran ilmu ni. Macam ni lah kan, macam PDPR ni kalau kamu tak ikut, kalau kamu tak buat tugasan cikgu, kamu akan keciciran ilmu. Pencairan ni maksudnya kita bila kita belajar tu dah cair kan. Maksudnya bukan duk beku macam tu je. Macam tu. Keciciran ilmu ni kita tak ikut lah. Tercicir. Murid tercicir tu lah. Macam tu lah. Okey, idea yang ketiga ataupun isi ketiga, kayu ukur pemahaman. Bukan kayu yang tu. Kayu ukur ni maksudnya kita kita nak ukur lah setakat mana bila cikgu mengajar tu, cikgu bagi soalan nak ukur. Kamu faham ke tak apa yang cikgu ajar tu? Boleh buat tak? Okey. Macam mana? Okey, bila kamu bertanya kepada guru, cikgu tahulah, cikgu boleh kesan. Yang mana kamu faham, yang mana kamu tak faham daripada hasil yang cikgu ajar pembelajaran kan. Okay, kalau kamu senyap, diam, kamu tak tanya, kamu hantar kerja pun tak kan. Jadi kita tak tahu. Jadi
Kamu perlu bertanya guru. Sebab apa? Sebab dapat memperkukuhkan pengetahuan kamu tentang sesuatu yang kamu tidak fahami. Okey, boleh setakat tu? Okey, isi yang keempat. Okey, dia sentuh kepada faktor emosi murid. Emosi kamulah. Macam mana kan? Kamu belajar waktu PDPR ni, waktu dalam kelas kan. Faktor emosi murid ni maksudnya sebab inilah penyebablah juga kan. Okey, ketenangan pengaruhi minda. Okey, tajuk awal kita belajar dalam buku teks ada stres kan, pengurusan stres. Okey, jadi ketenangan mempengaruhi jiwa. Maksudnya kita ni perlu tenang dalam hidup kita ni. Sebab apa? Kalau kita tak tenang, kita tidak boleh berfikir dengan sebaik mungkin. Okey? Ilmu bertapak disebarkan. Kalau kita tenang, kita boleh belajar dengan betul. Kita boleh menyerap dalam otak kita ni. Okey? Boleh. Bila kita faham, kita boleh sebarkan ilmu kepada kawan-kawan. Kan? Kepada guru juga. Kamu boleh beri pendapat kamu. Macam itulah. Okey, penutup. Penutup ni kita tegaskan apa yang kamu ceritakan pada idea 1 hingga 4. Kamu jangan ulang balik yang dalam ni. Kamu tegaskan, kamu simpulkan. Selain daripada isi-isi yang kamu dah nyatakan. Okey, dia buat dekat sini menelaah kunci kejayaan. Maksudnya menelaah ataupun ulang kaji pelajaran ni kunci kejayaan. Sangat penting. Okey, sediakan jadual belajar. Okey, kita beri saranan lah biasa penutup ni. Okey, impian buahkan kejayaan. Kita mesti mempunyai cita-cita dalam hidup kita. Sebab bila kita ada cita-cita, kita akan fokus untuk belajar dengan betul. Untuk kita pastikan apa yang kita impikan menjadi kejayaan pada suatu masa kelak. Okey, jadi bagaimana caranya? Sediakan jadual belajar. Kalau kita tak sedia, kita tak ada disiplin lah. Kalau kita buat jadual ni, kita akan ikut kan. Ikut. Kena ada disiplin juga. Kalau ada jadual belajar sahaja, kita tak buat, tak menjadi. Okey, boleh ya murid? Okey, ini sama. Okey, yang ni tadi. Ni pendahuluan. Okey, kita baca sama-sama lah. Cikgu dah hurai. Buat huraian berdasarkan isi yang pertama tadi. Apa definisi dia? Definisi ni maksudnya kita memberi makna kepada pembelajaran ni. Pembelajaran. Yang ni. Ni masa kamu nak buat penulisan. Dah banyak kali cikgu sebut. Kamu kena ni. Daripada garis buku tepi kamu ni sama je perenggan yang pertama ni. Pendahuluan. Okey, ini proses ni kan. Tak ada jarak dari sini 2 jari, tak ada. Okey, boleh Okey, proses pembelajaran boleh didefinisikan apabila guru mengajar dan murid pula belajar. Okey, murid-murid perlulah ada kesungguhan dan ketekunan menelaah pelajaran. Kamu kena ingatlah perkataan menelaah ni. Kan? Nanti kamu pening. Tak ingat, lupa cikgu pernah cakap ke tak? Okey, menelaah atau mengulang kaji pelajaran pula merangkumi, mencatat nota dan membuat rujukan. Okey. Yang ni isi yang pertama. Yang isi pertama tadi kan. Okey, mengulang kaji pelajaran memerlukan seseorang murid menjalankan latih tubi yang kerap dan berterusan. Okey, latih tubi dapat membangkitkan kesegaran sesuatu topik yang kita pelajari. Okey, apabila berlaku pembugaran ilmu, amat mudahlah untuk kita memahami isi atau idea yang terkandung dalam pelajaran tersebut. Okey. Boleh cikgu hurai berdasarkan isi yang kita cari tadi. Isi ataupun idea.
Okey. Seterusnya, faktor masa juga antara penyebab berlakunya pencairan dan keciciran ilmu. Bagi mengatasi masalah pencairan dan keciciran ilmu, menelaah perlu dilakukan lebih kerap. Okey, kamu sendirilah kan pada musim PDPR ni kan, kita tak boleh pergi sekolah. Dia bergantung kepada kamu. Cikgu hanya boleh membimbing sahaja kamu. Okey, kamu lebih kepada diri sendiri, pilihan kamu sendiri. Kamu kena lebih lagi kan kalau di sekolah cikgu banyak memberi. Sekarang ni cikgu terhad untuk memberi ilmu kepada kamu. Jadi bergantung kepada diri kamu sendiri. Okey? Kamu kena cari sendiri. Okey, semakin hampir hari dan masa peperiksaan, semakin rancak proses menelaah diamalkan. Macam cikgu cakap tadilah kan, kena lagi kerat. Lagi kerat kamu membuat ulang kaji pelajaran. Tulis, baca, catat nota, semua benda tu. Okey, isi yang ketiga, menelaah pelajaran dapat dijadikan kayu ukur penentu tahap kefahaman kita terhadap sesuatu topik pelajaran. Jika kita kurang memahami sesuatu tajuk itu, kita mesti bertanya kepada guru. Sekarang ni telefon cikgu pun tak apa. Nak WhatsApp pun tak apa. Nak Telegram pun tak apa. Masa Google Meet pun boleh. Tanya je cikgu apa sahaja yang kamu tidak faham. Impaknya, kita akan memperkukuh pengetahuan terhadap topik tersebut. Maksudnya kita lagi faham. Okay, isi yang keempat. Namun demikian, semua kita cerita tu faktor mood, perasaan lah kan, dan emosi perlu diambil kira semasa menelaah pelajaran. Ketenangan jiwa dan persekitaran yang sesuai akan mempengaruhi minda kita. Minda yang tenang, minda ni lah akal fikiran kita lah, akan memudahkan ilmu bertapak di ruang pemikiran kita. Ilmu mudah serap. Kalau kita serabut, kita tak boleh dapat apa pun. Kan? Ketenangan jiwa dan kedamaian persekitaran, suasana kamulah, suasana di rumah, suasana belajar, dapat seseorang, ketenangan jiwa dan kedamaian persekitaran dapat seseorang murid boleh temui di pusat sumber sekolah. Kalau dahulu kan, sekarang ni kamu kena, nak tak nak kamu kena tenangkan jiwa kamu walaupun duduk di rumah. Justru pusat sumber sekolah adalah tempat yang sesuai untuk mengulang kaji pelajaran untuk sesi perbincangan dalam kumpulan. Tak apa, kamu boleh tukar sesi perbincangan kumpulan kamu dengan buat grup kecil. Yang mana kawan-kawan yang kamu selesa, geng lah kan. Geng-geng kamu kan ada geng kan. Yang mana selesa, boleh buat grup pembincangan. Boleh? Akhir sekali penutup. Kamu boleh guna perkataan ni. Kesimpulannya, koma, dapat dirumuskan bahawa menelaah merupakan satu kunci kejayaan dalam pelajaran. Oleh itu, moleklah kita menyediakan jadual belajar sendiri di rumah bagi menelaah pelajaran mengikut keutamaan. Kalau kita setiap hari, sekarang ni kita duduk kat rumah, ada jadual kan? Lepas subjek Bahasa Melayu, ada mata pelajaran lain pula. Jadi kamu kena ikutlah, tak boleh skip. Boleh? Di samping itu, disiplin diri juga amat penting untuk merealisasikan agar impian murni ini membuahkan hasil yang diidam-idamkan. Maksudnya, kejayaan apa yang kita nak capai? Apa yang kita cita-citakan. Boleh murid? Kamu baca dan fahamkan. Kamu kena ingatlah. Macam inilah cara untuk kita menulis karangan fakta ni. Yang ni karangan lengkap lah.
Kamu boleh tengok dalam ni macam mana penulisannya. Okey, dan kamu boleh photostat, kamu boleh tulis balik dalam buku tulis kamu. Buku C ataupun buku A, buku B. Boleh mana-mana buku yang kamu masih ada. Okey, kamu juga dikendaki menjawab Google Form yang cikgu sediakan. Berdasarkan yang ni lah. Kamu tengok dan hantar kepada cikgu. Okey, itu sahaja pelajaran kita pada pagi ini. Sekian, terima kasih. Selamat belajar dan jangan lupa buat tugasan cikgu. Itu saja. Bye-bye. Assalamualaikum.